Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Alhamdulillah kita sampai ke November dan hari minggu ni bulan ni kita buat awal sikit lah. Hari ni baru 2 November tapi saya rasa sebab kita ada holiday catalog, so maybe the holiday catalog tu kita perlu discuss sikit kan, and then apa lagi tapi disebabkan kita buat awal pada bulan ini, so ada benda-benda yang macam ranking apa semua kita tak dapat nak. Recognition kita tak boleh buat lah sebab kita untuk siapa yang tak berapa biasa dengan ranking system YL ni, ranking system dia akan confirm on 7. So sebelum 7 tu masih ada pergerakan lagi kan semua kan. So kita tak nak kita terlepas siapa yang rank up kan. So insyaAllah nanti kita akan buat satu session untuk recognition. So before we start, let's recite surah Al-Fatihah. Semoga Allah memberkati kita punya perjumpaan malam ini dan dipelihara lah. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Right. So November meetup, start fresh and fresh start. Kenapa dia punya tajuk tu macam pelik saya tema tu kan? Sebab there's so many things that are happening last month. Macam orang the border dah start buka semua kan, so people are going back to I wouldn't say old normal life is a new normal, but kita macam start afresh lah kan. So it's a start fresh for everyone, and then in YL business juga ada macam-macam berlaku hujung-hujung bulan tu. Macam saya akan go through lah apa perkembangan YL. So mungkin ada orang yang rasa macam demotivated dan sebagainya. So let's do a fresh start in November. So sekilas pandang, so apa yang berlaku pada bulan Oktober. So enrollment forecast pada bulan Oktober, okay, biasa YL forecast 28,000 enrollment. Tapi apa yang berlaku sehingga date yang kita, the leaders ada meeting tu kan, the enrollment was 9,257. I tak tahu ini dalam 2-3 hari lagi sebelum nak close Oktober. So dia orang fokus 28,000 tapi less than 10,000 enrollment kan. So banyaklah dia punya efek tu kepada semua orang dan termasuk YL Malaysia juga. Sebab kita tahu YL Malaysia ni ialah number one in effect kan. So the effect ialah lower leader maintenance, and then YL Malaysia akan ada overstocking of inventory, and then dia juga akan ganggu future promotion items sebab bila kita punya sales, Malaysia punya sales tak banyak, YL tak bagilah attention lebih kepada Malaysia kan, and then dia juga akan affect overall commission. So bukan, I faham ada satu orang dia tengok dia punya UGB macam kenapa sikit sangat, dan dia akan rasa macam kenapa kan mandamnya kan bulan lepas, dan they will start asking themselves macam tak bagus lah buat ni, tak elok lah, tak pandai lah, what not semua. Tapi sebenarnya dia bukan you saja, dia kepada semua, termasuklah saya, termasuklah kita saya, termasuklah the whole Malaysia lah. Right. And then essential rewards pun drop juga daripada previous month, 48%. Maknanya ramai orang tak buat essential rewards. So ramai orang tak buat essential rewards, of course lah ODB kita pun rendah. And then average ER, PV 100 hingga 120 PV, 100 hingga 124 PV sahaja. So tak ramai orang buat 400 PV dan sebagainya kan. So bayangkan macam basically semua orang buat 100 PV je. So banyaknya so aku hari ni. Jadi itulah apa yang berlaku pada bulan lepas. The point is, jangan rasa macam teruklah diri ni, tak pandai buat business, teruknya YL ni makin lama makin teruk. Bukan. Sebab dia memang nationwide. Semua orang melalui benda yang sama. Ini sekilas pandang. So peningkatan pangkat dekat Sixth Sense ada 104 peningkatan pergerakan pangkat. Daripada 104 pergerakan pangkat tu ada 67 pangkat naik. Maknanya lebih daripada 50% orang naik pangkat lah kan. And then ada 19 pangkat baru tertinggi. Maknanya whatever happens in October, masih lagi ada orang naik pangkat, and then masih lagi ada orang yang naik pangkat baru.
Jadi benda ni dia bukanlah saya suka share benda ni supaya kita nampak saya suka share benda ni supaya kita nampak macam tiap-tiap bulan sebenarnya ada je growth yang berlaku. Okay. Tanya new rankers. So ini adalah new rankers pada bulan lepas. Saya tak screenshot dia orang punya rank sebab rank tu jauh sangat kan. Tapi tengok yang nombor-nombor ni ialah berapa level jauh daripada saya. Okay, saya sebab ini saya punya organ apa? Online viewer kan. Sekejap. Okay. So nampak tak dekat situ ada yang nombor 20. I think Ridwan bin Ahmad ni nampak is it awesome Oilers sudah? Bukan. I nampak ada satu lelaki, satu jejaka yang naik rank last yesterday. You guys share tapi I tak nampak kat mana. Tak ingat siapa. So nampak tak Ridwan Ahmad tu level 20. Maknanya level 20 pun masih lagi boleh buat business ni. Kan bukan bermaksud macam kalau you baru join and then you jauh and then you takkan dapat apa-apa. Yang orang yang akan menikmati semua usaha-usaha ni ialah orang yang kat atas je, no. Because this is not apa kita panggil benda tu Pak Mantelo punya scheme lah. Mana siapa cepat dia dapat. This is direct marketing. Maknanya semua orang akan dapat apa yang diusahakan, insyaAllah. So congratulations. Tak ada okay. So ini situasi Oktober. Kalau kita boleh tengok impact dia se-Malaysia ialah pada bulan Februari tahun ni ialah enrollment yang paling tinggi. So I cannot remember what happened in February. Tapi pada Mei ialah hari raya. Betul? So hari raya biasalah orang akan spend duit untuk hari raya kan. Tapi tengok Oktober ni lebih rendah lagi daripada hari raya. Yeah, it's 129 something. Ni. So Oktober lebih rendah dia punya enrollment daripada hari raya. Maknanya orang memang tak spend. So orang mungkin spend sebab orang dah start certification, orang spend sebab orang dah start balik kampung, mungkin orang dah start simpan duit untuk macam-macam lah kan. Okay. So jangan dishearten lah, jangan rasa risau. Okay. So kita tengok promosi November. So promosi November, tema pada bulan ini ialah cuti-cuti. Cuti-cuti Malaysia kan lebih kurang. Okay, jadi apa yang ada dekat dalam promosi November? Kita ada Lemongrass, kita ada Wild Heaven, Panaway, Purification, Eucalyptus Globalus, Vetiver dan Cassia. So Cassia ialah something yang eksklusif, tak boleh beli dia sahaja. Kalau kita tengok label tu, label gold kan, sebenarnya dia datang daripada collection apa? Ancient Oil kan, Ancient Oil Collection. Lemongrass kita tahulah, okay, lemongrass kita gunakan untuk kalau ada water retention, orang guna untuk urut-urut, massage, ada orang suka guna untuk lepas pantang. Lemongrass serai kan, so macam-macam lah kita gunakan serai lemongrass tu. Boleh juga kita titiskan dalam makanan. Saya paling suka guna lemongrass tu untuk memurnikan bau rumah. Kalau tak ada purification, tak ada punzia dan sebagainya, boleh je guna lemongrass tu. Lemongrass juga bagus untuk serangga dan sebagainya. And then Wild Heaven kita tahu stress away. Wild Heaven kita gunakan untuk stress management. Ada siapa tak guna Wild Heaven untuk benda-benda lain selain daripada emotional management and whatnot? Ada untuk silap bantal. Silap bantal lah, salah bantal. Ya, ada yang sakit tengkuk. I'm not sure pasal silap bantal ke waktu stress. Dia sapu deep dia tak jalan. So dia sapu stress away, lega. So it was because of stress, I guess. Alhamdulillah, it works. Okay. And then YL Heaven, I pakai juga untuk migraine. Sebab migraine kita tahu dia ada banyak trigger. So kalau jenis-jenis migraine yang datang daripada stres,
kita sendiri Sekejap. kita akan tahulah kita punya trigger macam mana sebenarnya kan. So kalau dia berpunca daripada stres dan kita boleh pakai what happen for it. Okay. Dia juga bagus untuk orang yang ada weak immune system. Now we know that stress tu ialah salah satu faktor yang menyebabkan banyak penyakit semua kan. So it is very important for us to, sangat penting untuk kita menguruskan stres kita tu, sebab bila kita terlalu stres nanti body kita akan bekerja lebih. Instead of dia kuatkan immune, dia akan pergi uruskan stres saja. So bila dia uruskan stres saja nanti immune system kita akan jadi rendah. So sebab itulah kita kena uruskan stres. Wawah, tadi nak aku cakap apa? Tadi kau bercakap, so aku mute kan. Oh, ya ke? Sorry. Because I was on the other line of the phone. Sorry. Okay. Now, okay. Okay, and then dia juga bagus untuk tidur lah sebagainya kan. Cuma it is very, ada orang gunakan untuk premature cell aging. Maknanya kita gunakan untuk skin. Jadi ada orang kan macam muda lagi, baru 20-an, 30-an dan nampak macam ada kesan-kesan penuaan. So kita boleh gunakan stress away sebagai serum juga. Sapu je lah. Okay, bukan stress away lah, well haven. And then pan away. So kenapa kita kena dapat tahu pan away bulan ni? Sebab pan away tak ada stok. Pan away 15 ml tak ada stok. So dan pan away pun dah tak ada dekat dalam Primax kan. Jadi inilah caranya untuk dapatkan pan away free. So macam mana cara kita gunakan pan away? Macam biasa pan away tu kita gunakan untuk masaj badan dan sebagainya. Siapa nak cerita testimoni guna pan away? Sila unmute. Saya. Sila. So I got my husband on board essential oils when he was using Panaway dengan lemon. Masa tu tahun kan? Sebab dia ada gout masa tu 2015. Saya dah pakai oil berapa bulan masa tu 4-5 bulan lah. Tapi dia macam minyak ni tak apa lah. Sekali dia kena gout teruk jugalah sampai dia kena pakai crutch. Sebab tak boleh nak jalan. Lepas tu I sapu lemon dengan Panaway dekat tempat dia gout tu. Sehari lepas tu memang dah okey lah. Dia dah boleh jalan macam biasa balik. And in fact I use the same recipe. Kalau sesiapa ada gout memang cakap macam guna Panaway and then guna lemon. I also remember ada orang, I think it was bukan YE. Siapa lagi seorang? Yvonne. Yvonne kan dia kata ada saudara dia ke makcik dia ke macam tu. Ada apa kita panggil bone spur dekat kaki macam tulang terlebih tu kan. Heel spur. So dia gunakan Panaway for that and then it helps. Sebab kalau tak benda tu sakit dan sangat tak menyelesaikan kan. So dia gunakan Panaway. And then dalam Panaway ada wintergreen, ada helichrysum, ada clove and ada peppermint. Ini empat-empat ni memang macam mantap. Wintergreen tu dulu saya pandang rendah jugalah, macam wintergreen kan sapu untuk masa-masa je, tapi sebenarnya wintergreen tu memang untuk inflammation, radang ke apa ke, pakai je wintergreen. Kalau tadi tu silap bantal kan pakai wintergreen. I remember, so kalau kita tak ada wintergreen sekarang, sebab wintergreen tengah out of stock, so boleh gunakan Panaway. Helichrysum tu kita tahulah, helichrysum tu bagus untuk saraf kan. So Panaway tu kita tahulah dia bagus untuk muscular, dia bagus untuk saraf, dia bagus untuk sprain. Lepas tu dia juga Panaway ni dia menambahkan oksigen dekat dalam tisu. Kadang-kadang untuk recovery lah kan, bagus kan. Lepas tu kalau kita ada buat surgery ke ataupun macam contohnya sakit gigi kan, lepas tu kita pergi operate gigi yang geraham bongsu tu whatnot tu semua. So instead of kita pakai ambil Panadol tahan sakit, tahan ubat penahan sakit tu, kita boleh gunakan juga Panaway untuk pain relief lah. Okay, pain management. Okay, and then itu untuk 250 pb. Kemudian untuk 400 pb kita ada 4 oil. So purification tu
banyak lah kan kita gunakan. Benda tu pun ada dekat dalam PSK, ada dalam Premax. Yang paling baru sekali saya try ialah saya gunakan purification tu bubuh dekat atas pacak. Memang melihat pacak tu lari. And then Eucalyptus globulus. So Eucalyptus globulus ni kita tahu kita ada 3 eucalyptus. So Eucalyptus globulus adalah salah satu jenis eucalyptus. Dan I think Eucalyptus globulus ni dia agak mild sikit. Aku ni ingat, tak ingat. Lepas tu apa lagi yang cerita pasal eucalyptus? Ada siapa nak cerita tak pasal eucalyptus? Eucalyptus ni dia expectorant, dia mucolytic, dia antibakterial, antifungal, antiviral, anti-aging, anti-ulcer, anti-diabetic. Yang ni kita tak cerita kat luar lah, kita cerita kat dalam dekat. So kegunaan dia untuk respiratory, untuk sinus infection. Saya suka kalau you all ada eucalyptus, buat eucalyptus punya test. Okay, sebab ketiga-tiga eucalyptus ni dia akan travel ke tempat yang berlainan. So ada satu eucalyptus dia akan pergi ke bawah, kat area throat, ada satu eucalyptus dia akan pergi ke atas, ada satu lagi dia akan pergi ke tengah-tengah kan. So mana satu kena buat sendiri, okay. Lepas tu apa lagi, eucalyptus ni untuk arthritis, untuk sore muscle. Kita ada satu video yang spesifik untuk eucalyptus. Vetiver, I think siapa suka pakai vetiver ni? Hari ni kot. Ayu. Aku lagi. Saya suka. Ceritalah macam mana you all guna vetiver. Sebab I ada banyak sangat vetiver, tapi I jarang guna. Macam I think there was one time yang kita dapat vetiver free kot. Lepas tu husband I dapat, mak I dapat, adik I dapat kan. So I manage dia orang punya account kan. So macam ada banyak sangat vetiver kat rumah. Tapi I jarang guna. So what do you use vetiver for? Tidur. Tidur mati Tidur mati, tenangkan jiwa kacau bergelodak. Okay, lagi. Lepas tu apa lagi? Besarkan apa yang perlu dibesarkan, mantapkan apa yang perlu dimantapkan. Seriously? Ya, okay dah. Tu je. Oh, okay. Dia memang digunakan dalam skincare untuk oily face. Okay. And aging and acne and wrinkles. Oh, okay. For ADHD and ADD juga. Sebab ini memang ada dalam buku ni lah, guna buku ni. So memang ada, buku tak nampak. Okay, buku ni. Ya Allah, dengan aku sekali hilang. Okay, so memang ada satu kajian cerita pasal ADHD, Attention Deficit Disorder in Children. Dia guna vetiver. So cara nak guna dia, I think vetiver juga ialah salah satu oil yang kita gunakan untuk prep the body before kita gunakan bersih-bersih lain. Vetiver ialah serai wangi. Bukan. Bukan. Dia grass. Kan. Dia gas kat tepi jalan banyak kan sebenarnya. Tapi dia bukan serai wangi. Serai wangi adalah citronella. Citronella. Okay, betul. And vetiver pupuk tu sebenarnya dia sangat bagus untuk nak tahan hakisan tanah. Itu yang I belajar lah. Vetiver Azlina banyak pakai untuk anak dia. Azlina speak up lah. She's in the call. Azlina pakai untuk anak dia Amani, vetiver tu. Kalau I guna for my ADHD lah. Lavender, cedarwood dengan vetiver letak dalam roller blend, equal parts. Dan sapu lah. Sapu dekat belakang tengkuk. I pakai, tapi I pakai untuk tidur juga untuk anak I. Selalu buat macam feathering tu malam-malam sebelum tidur, selalu pakai vetiver lah. On the spine Azlina. Tapi my member seorang tu dia pakai untuk anak dia sebab anak dia macam hyper sikit, ada Down syndrome and macam tak boleh duduk diam sikit. So dia konsisten pakai, so macam itulah dia bolehlah duduk diam sekejap macam untuk go through therapy kan. Dia calm down the body and whatnot so good kan. Tapi dia buat tu lah apa tu? Alah, apa nama benda tu? Focus blend tu kot. Yang vetiver, cedarwood dengan lavender tu. Yang Salini cakap tadi tu lah. Yes. Apa nama dia tadi? Circus blend?
Focus blend. Circus blend. Kenapa aku kata circus blend? Circus. Kalau tak pakai jadi circus lah. Opposite tu. That's why I was like, oh, kenapa circus blend? Okay. And then finally, cassia. So cassia ni dia macam cinnamon. Sebenarnya dia punya bentuk tu. So dia adik-beradik dengan kayu. I tak sure sebab I tak baca sangat pasal cassia ni. I pernah baca tapi I tak ingat dah. Dia macam kayu, apa nama? Kayu manis. Kulit kayu manis kan. Tapi satu ialah yang boleh bezakan lah kot cassia tu. Nanti boleh cari gambar dia. So cassia ni walaupun dia macam cinnamon tapi dia punya aromatik, okay, dia punya manfaat aroma tu berbeza. Chemically dan physically pun berbeza juga. Dia ialah anti-inflammatory, antifungal, antibacterial, antiviral, anticoagulant. Now, bila kita cakap pasal anti-inflammatory ni, orang macam tak faham kenapa kita cakap pasal radang tu kan. So radang physically kita boleh nampak lah radang kat kulit, dia akan merah-merah ataupun gatal-gatal mana semua. Tapi kalau radang dekat dalam badan, dia boleh mencetuskan macam-macam physical punya issues. So that's why kita selalu gunakan EO, anti radang untuk calm down the body and also calm down the apa-apalah ada dekat dalam badan tu kan. And then kegunaan cassia ni untuk cataract. So I think kalau obviously kalau cataract tu you tak pipis dalam mata lah. So maybe you buat cupping ataupun you letak dekat macam juniper tu kan, kita letak dekat soket mata tu. And then untuk fungal infection, ringworm, candida, candida semua. Lepas tu diabetes. I rasa kalau sebab dia adik-beradik dengan cinnamon, so most probably dia ialah edible lah. So boleh masukkan kat dalam. Kalau masuk I nak share Jasmine Fong cakap. Jasmine Fong yang RDT trainer tu. Cassia tu ni Mas Rina dari ODT lah share. Kalau you letak toothpick kat dalam tu, lepas tu you hisap toothpick tu yang ada tinge of cassia tu untuk manage your blood sugar level. So dia macam opotia juga. Sebab basically apa yang I baca, cassia ni dia mengandungi hydroxycalclocan, which is similar component lah. Dia help to improve insulin sensitivity. Wow, Intan. Terbelit-belit lidah. Itulah. Ulang balik tak dan salin. Hydroxy benda dah. Hydroxycalcone apa benda tah? Sekejap aku tulis. Ayu share kat Team Arik Lian, nanti kita orang forward kat semua group. Aduh. Hydroxy. Okay. Wawan sambung cerita. Apa nak tengok dulu apa dia tulis tu juga. CHALC. Mana dia tulis? Check. Hydroxycalcone. Chalcone. Hydroxycalcone. Betul lah. But it's good lah to know. Okay. Cassia juga kita gunakan untuk cold. Ni musim-musim sejuk, banjir-banjir ni kan. Cold, colic, flatulence, diarrhea, nausea, kidney and also as reproductive complaints. Cuma bila kita nak guna cassia ni, kita tak gunakan dia sahaja dalam diffuser. Okay, ataupun kita tak buka dan kita terus inhale. Sebab cassia ni dia boleh menyebabkan dermal sensitivity. Okay. And then kalau kita nak gunakan dekat dalam diffuser, make sure you add in something blend lah, buat blend. So maybe mak saya ada syarat. Mama tu aku nak tengok korang ni. So boleh campur dengan orange. Sebab cassia itself dia bau dia spicy and warm kan. So kalau kita campur dengan orange, I think sangat best lah kot. Okay. And then jangan guna selalu sebab dia boleh menyebabkan contact sensitization. Kalau kita sapu kat badan semua kan, especially kalau pregnant tak boleh guna. Kalau you tak dilute, dia akan menyebabkan extreme skin irritation.
Jadi apa-apa pun khasiat ni kena pakai dengan berhati-hati lah. Okay, dilute. Okay, ada siapa nak tambah lagi? Okay, I just letak kat situ nota early bird. Early bird ialah anda kena proses pembelian anda sebelum 20 hari bulan. Proses pembelian. Maknanya bukan you simpan tukar template Tiba tu. macam Wawa macam fading. Fading? Boleh dengar tak? Boleh dengar tak? Hello. Ada tak? Boleh? Dengar? Dalam timbul. Dengar. I think the line dah tak payah elok. Okay. I saja tulis dekat dalam poster tu, early bird ialah proses pembelian anda sebelum 20 hari bulan. Sebab ada banyak sangat kes yang diorang kata diorang dah buat dah tukar dah order 20 hari bulan. Tapi order dia diproses, ER ni diproses pada 26 hari bulan. So of course lah masa kita tukar template sebelum 20 hari bulan tu kita nampak kita dah dapat promo item tu kan. Tapi bila dia proses automatically tu dah, sebab dia dah 20, lebih daripada 20 hari bulan, dah benda-benda yang kita patut dapat free tu dah tak dapat. So make sure if you want the early bird punya hadiah, Lemongrass and also YL Heaven ni, and buat proses manually today ke ataupun tukar date tu kepada before 20th ke dan sebagainya. And then early bird, anda boleh dapat satu je. Anda boleh dapat 120 atau anda boleh dapat 190 BB. Bukannya macam kalau kita buat 190 kan kita dah lebih daripada 120, so kita boleh dapat dua-dua kan. So this is very important supaya tak menimbulkan kekeliruan lah. Okay. Now, next kita pergi kepada holiday catalog. So holiday catalog yang bermula pada minggu ini, hari ini. Dah ada satu barang habis, Alhamdulillah. Kenapa saya cakap Alhamdulillah? Pada lama dah rasanya macam buat promo barang tak habis kan. So Alhamdulillah, it is also good that barang habis, maknanya indication that people are buying. So kita barang yang baru yang just ingat that Sabi Mineral ni ialah holiday catalog. So holiday catalog ni benda ni tak permanent. So I macam perasan tadi, ada orang tak tahu benda ni ialah holiday catalog. So diorang lag je kan. So holiday catalog benda ni tak permanent, kalau dia habis lah. And then Sabi Mineral ni ada 5 item. So mattifying primer, and then kita ada liquid foundation. Liquid foundation ni ada 7 semuanya, dan color ni we pick khas untuk orang Malaysia punya tone. Kemudian dia ada neutral tone, dia ada cool tone, dia ada warm tone. Mattifying primer tu kita gunakan sebelum kita gunakan foundation dan warna semua saja. Sebenarnya I pun tak pandai tak pernah guna primer ni. Tengok video tu kita tahulah kan. And then Alia Zulazmi pun tadi dia ada tunjukkan dia punya video on how to use all these items kan. So mattifying primer tu digunakan sebelum kita makeup. And then lepas tu kita gunalah liquid foundation. I tengok yang Salina share foundation tu tadi dia letak kat kulit kan. Foundation tu dia terus dia hilang dan dia blend lah. And then ada orang cerita kalau liquid foundation YL ni sebab dia mineral kan. So kalau kita terbeli satu tone tergelap sikit ataupun tercerah sikit pun dia tak obvious sangat, sebab nanti dia akan blend dengan kita punya kulit. Okay, dulu sebelum ada liquid foundation ni, kita guna powder foundation tu kan. So powder foundation tu, I suka campur dengan hydrosol. So, kita dulu beli lavender hydrosol tu semua kan. And then I campur sikit foundation tu, and then I buat dia macam liquid. Lepas tu I sapu kat muka. Sekarang dah ada liquid foundation, I think it will be even easier. So today, I beli, sebab FOMO tadi tengok semua orang duk cerita-cerita kan. So I beli Fresh Beach and also apa satu lagi color yang I beli tadi? Sand Beach kot. Dua-dua tu. Sebabnya satu tu jelah cool tone, satu tu jelah warm tone. And then it can be tested jugalah. I remember Huda cakap dia pakai Sand Beach. Sarini pakai Fresh Beach, betul tak? Siapa lagi yang dah pakai? Pakai sandwich juga. Oh, pakai sandwich juga. So, I suppose beli neutral tone lah tadi kan. Okay. Anyway, so kita ada lip lux. So lip lux ni ialah macam gloss. Hajar cerita dia kata benda ni dia ada macam mica yang ada dekat bloom tu kan. So dia nampak macam
glossy, shiny. If I'm not mistaken. Lepas tu kita ada liquid concealer tu kita nak conceal kita punya celah-celah muka. And then Alia Razzie tadi dia buat magic dekat muka. Awesome D. Nampaklah dia dapat, bila pakai liquid concealer tu dia dapat Alia Z. menutup. Apa dia? Alia Razzie kan juga. Alia Zelasmin. Dia apa, kita nampaklah dekat gambar tu memang dia tutup lah celah-celah. Kita kan kadang-kadang ada bekas-bekas yang memang nampak obvious kan. And then the blending sponge tu dah habis dah. Ada orang kata macam alah beli sponge ke, beli brush ke sama je dengan beli kat luar. Tapi I personally rasa memang sponge YL sangat bagus. Dia orang buat in such a way that memang benda tu sangat sesuai dengan mineral makeup. Tak payahlah cerita dah OS. Sedih. Saja nak menambahkan garam di luka. So okay, benda ni ialah ERSO, dia terhad kepada satu unit account ahli setiap bulan. So setiap bulan tu I think diorang kalau bulan depan masih ada lah macam tu kan, tapi I rasa macam habis kot. Lepas tu ada orang kata macam tak pakai makeup lah, apa tak pakai makeup sangat pun sebenarnya, tapi sebab dekat dalam liquid foundation benda-benda ni semua dia infuse dengan EO. So sebenarnya bila kita pakai kita pun merawat kita punya kulit muka juga. So yeah, whatever you use kita pakai dengan intention lah kan, set the intention. Okay, next kita ada energy shake bundle dan juga on the go wholesome trio bundle. Sebenarnya the trio bundle yang protein trio pun masih ada lagi, yang last month punya. So kita you boleh pilih lah. So kalau tak nak shake tu, nak try protein trio je dan juga nak replenish you punya Sulfazine yang dah habis tu, you boleh pilih energy shake bundle. Tapi yang ni lagi, kalau last month dah beli protein trio kan, so bulan ni kita boleh beli Ninja Red. Sebab siapa je yang tak perlukan Ninja Red ni? So Ninja Red and then Sleek pun dah masuk, ada 2 Sleek kat situ. And then kalau anda tak tahu, Sleek tu dia punya masa penyimpanan dah dipanjangkan. I think 24 months sekarang ni. And then kita dapat Sulfazine dan kita juga ada that on the go punya blender. So blender tu sangat best sebenarnya. Right, yang ni tak payah nak cerita banyak lah. Kalau ada Ninja tu beli je Ninja kan. Okay, yang ni ialah Urbanly Cool Bundle dan juga Urbanly Vital Bundle. So Urbanly ni ialah datang daripada Urban Atomizing Diffuser ni. So siapa yang selalu sangat orang duk cari macam mana nak beli diffuser untuk kereta ya kan. So nah, ambil tau. Ada diffuser untuk kereta. Okay, diffuser untuk kereta ni kita juga boleh gunakan dekat luar kereta lah. Tapi dekat maknanya mobile. I suka diffuser dalam kereta ni sebab kalau kita travel, sekarang orang dah boleh travel kan. So, kalau kita travel and then kita masuk kat dalam bilik hotel ke homestay ke, kita boleh bawa sekali diffuser yang travel tu kat kecil. Okay, so Urbanly Cool Bundle datang dengan Bloom and then datang dengan RC. Urbanly Vital Bundle dia datang dengan Bloom 3 pack dan dia datang dengan Tiff. So boleh pilih Tiff ke ataupun RC ke. Siapa yang ada isu dengan respiratory boleh pilih yang RC. Siapa yang ada isu dengan immune ataupun kalau kita berjalan kan mestilah kita nak memastikan kita punya immune tip top. So kita boleh pilih Tiff. Now cerita pasal Urban Atomizing Diffuser ni, dia ni sebenarnya tak gunakan air. Okay, tak guna air, tak guna apa. So dia guna apa? Dia guna teknologi apa? Teknologi resapan udara. So kita gunakan neat. The oil neat masuk je dekat dalam dia punya bekas tu and then dia akan ubah kita punya oil tu jadi wap. Lepas tu dia sebarkanlah dia punya wap tu. Now ada orang kata macam neat kan nanti habislah oil kita ni cepat habis kan. So tempoh kegunaan dia ialah 14 hingga 36 jam. I tak sure berapa lama dia boleh tahan 5 ml kan? 5 ml ke 5 ml? Oh 5 ml dah. Dua-dua pun boleh. Dia pakai botol 5 ml ke 15 ml? Tengok kat situ kapasiti minyak pati 5 ml, 15 ml. Maknanya dua-dua boleh kot. Oh, okay. Dia ada dua-dua fitting Sayu. Dia ada 5 ml pun ada, 50 ml pun ada. So dia macam, basically dia macam glade yang track tu kan? Yang kena ban. Yang warna putih. I tak pernah guna. Tapi I assume macam tu lah kot. Sebab dia tak guna air kan?
Lepas tu yang paling I suka sekali sebab dia neat tu ialah kita boleh buat kita punya blend sendiri. So apa-apa blend, macam blend yang nak buat macam apa, grapefruit, spearmint, lime and what not tu semua, so bau macam lollipop tu kan. So kita boleh buat kita punya blend sendiri kan, dan kita masukkan je. So tak semestinya kita macam kena stick to one oil punya, yelah kita gunakan luscious lemon ke sahaja ni kan. So kita boleh buat kita punya blend sendiri. So macam Ayu ada unicorn blend ke apa ke, bolehlah buat dan pasang. So ini ialah Urban Atomizing Diffuser. Harga dia 660 untuk member. Kalau kita beli RC, kalau kita beli TIF 690. Okay. Next. Next kita ada yang ni, Moon Oil Bottle Stand. So Moon Oil Bottle Stand ni RM40 tapi dia tak ada OGV. Okay, dia tak ada OGV, tak ada PV. Ini semua ialah kosong PV sebab swag. So swag kita memang tahu swag tak ada PV lah. Tapi dia sesuai untuk dijadikan hadiah ke apa ke. Boleh tak nampak. Okay, and then anak aku nak lalu kat situ. Okay, and then bag diffuser leopard. So bag ni, ingat tak hari tu kita pernah buat 400 PV and then siapa yang buat 400 PV ni dapat bag ni. So dalam bag ni dia bukan saja boleh bawa diffuser tapi dia boleh selitkan all juga kat dalam tu nicely. So bag ni RM75, 50 sen. Paling I suka sekali ialah mini roller bottle holder ni sebab dia sangat pembuatan dia tu sangat kemas. Dia punya material tu pun sangat kejap, solid. Kita boleh masukkan 3 roller bottle ataupun 2 botol 15 ml ataupun 3 botol 5 ml kat dalam ni. So, and then boleh clip je dekat kita punya handbag and then bawa lah. So, kalau kita duduk je dekat dalam bag kan, macam I punya bag, handbag tu, I campak je bag tu, oil tu, apa? Berguling-guling. Berguling-guling dalam tu. So, kadang-kadang pakai mask kan, macam-macam bau ada dekat aku punya mask tu sebab macam-macam oil dalam tu kan. And then finally, do it your way bundle. So, do it your way bundle ni kita ada, ada silikon mold. So silikon mold ni kita boleh buat sabun, kita juga boleh buat jelly ke apa ke dalam tu. Kalau dah buat sabun, pastikan kita basuh elok-elok baru kita buat jelly lah. Nanti kan dapat jadi berperisa sabun pula. So harganya RM66, 50 sen. So kenapa ada harga retail kat situ? Sebab harga retail tu untuk orang yang tak jadi member. Don't forget that orang boleh beli walaupun dia tak jadi member. Dia just kena daftar sebagai retail member saja. Dia tak payah beli sikit pun. So at any point jangan lupa kita ada that type of customer. Okay. So inilah dia carnival holiday catalog untuk bulan November. Holiday catalog untuk bulan Disember akan keluar pada bulan Disember. So please anticipate akan ada benda yang lagi menarik untuk bulan Disember. Tapi apa-apa pun kita hadapkan satulah. Kita hadap November dulu and then nanti baru kita hadap Disember. Okay. Now, apa yang baru dekat dalam YL? Okay, apa yang akan datang? So, the first thing ialah cancel. Kita nak cancel ER template guna VO. Sebelum ni kita guna juga VO untuk cancel ER template, tapi dalam VO tu ada jot form kan. So sekarang ni kita tak nak guna jot form. Diorang akan buat satu menu untuk cancel ER. Menu tu ada dekat ER punya kita panggil apa Portion. Portion lah. So kan macam kita nak tukar manual date ke apa benda tu semua tu kan, nak tukar wallet ke apa benda kat areas tu. I tak share lah sebab tadi screen yang di share tu screen ialah YL punya. So tak apalah. Nanti 15 November tu tak lama pun you akan dapat. Diorang akan e-blast pada 12 November. Nanti diorang e-blast, lepas tu ada dalam YL Digital Library. And also dia punya guide tu dalam YL Digital Library. Lepas tu diorang akan buat video juga. Okay. So what I like about cancelling ER template guna VO ni ialah so very easy to cancel the ER sebelum ER tu diproses. And then kepada kita sebagai enroller sangat mudah untuk buat housekeeping. Sebab kalau tak nanti kita macam tak sure apakah kita akan dapat 100 PV lagi sebab diorang tu on ER. Nanti kita akan bug diorang macam buat lagi ER, kenapa tak buat ER lagi, dah
bukanlah kan. So kalau diorang dah cancel diorang punya ER, so it will be very easy for us to manage our expectation. Cuma salah satu impact yang ada ialah kita tak boleh delete maklumat wallet sebelum kita cancel ER template tu. Maknanya selagi ada ER template kita tak boleh delete maklumat dalam wallet. Sekarang ni kita boleh lepas kita proses ER, lepas tu kita keluarkan kita punya wallet kan. Lepas ni tak boleh. Now, tak boleh delete maklumat wallet ni mungkin dia akan menimbulkan kesusahan kepada orang. Jika orang tu macam kita daftarkan ahli, lepas tu kita pilihkan ER untuk dia guna kita punya CC, credit card. Lepas tu biasanya kita akan buat macam okay, lepas kita dah clearkan semua, kita akan buang kita punya wallet. Now, kalau kita, bila diorang dah start yang cancel ER template guna VO ni, kita dah tak boleh buang kita punya credit card lagi, details lagi, kecuali kalau diorang masukkan diorang punya credit card atau debit card in details. Faham tak? So, dia akan jadi isu kalau member tu tak ada credit card atau debit card dan dia nak stay on ER. Tapi sebenarnya kelebihan tu kepada kita sebab kita akan stress free lah sebab kita punya credit card tu tak akan diproses untuk orang lain punya pembelian. Dan satu lagi kita tahu the field, okay, the ground is level for everyone sebab tak ada orang yang boleh macam simply buatkan ER untuk orang ni, buatkan ER untuk orang ni. Faham tak? Tak apa kalau tak faham. Okay. Tak apa. How about amending the credit card details, Wawa? Amending the credit card details, boleh tambah je tolak macam biasa. So Dia maksudnya tambah dia tak boleh kosong je dia lah. tak boleh kosong. Dia kena tambah dulu, lepas tu yang lama boleh delete tak? Boleh lah. Itu soalan dia. Boleh lah. Boleh lah. Dia tak boleh kosong, Okay. So yang previously kan kita ada isu dengan CIMB card. Okay, apa nanti semua kita tu. akan Now cerita. yang tu dari Ada. Okay, so ini sekarang wallet details. So kenapa tak boleh delete wallet details jika masih on ER? Kita tak nak ada orang yang ada isu enroll ghost account. Kita nak kurangkan isu enroll ER tanpa persetujuan. We want to do this business dengan cara yang betul lah. Okay, kurangkan isu ER order return dengan banyak sebab macam dah terpakai credit card, dia ni nak cancel ER tapi macam tu lah kan. So kalau dia tak nak buat ER, dia cancel lah. Dia cancel ER dia buang wallet itu kan, details dalam wallet. And then ER order return menyebabkan banyak masalah terutama kepada enroller sebab kalau sebelum 7 hari bulan masih ada lagi pergerakan orang pulangkan ER order dan sebagainya, so kita punya OGV akan impacted. Okay, bila OGV impacted, kita punya commission pun akan impacted of course. Yang paling besar sekali ialah kita punya rank tak boleh confirm. So katakanlah kita ni tengah hustle for next rank kan. Lepas tu kita macam cukup-cukup genap-genap je untuk that next rank. Lepas tu tiba-tiba orang pulangkan ER order, pulangkan ER dan sebagainya tu kan. So rank kita tak boleh confirm, tahu-tahu selepas 7 hari bulan tengok-tengok kita tak naik rank. So that's why benda-benda ni dibuat. So let's see the benefit of it lah. Walaupun mungkin kita faham sebab Malaysia punya culture kita tak guna credit card banyak macam orang mereka kan. So tapi tak apa sebab sekarang debit card pun kita ada debit card, lepas tu kita ada Big Pay, lepas tu kita ada MAE dan sebagainya. So boleh guna lah. Wawa. Ya. Boleh cadangkan pada YL tak? Kenapa tak nak buat FPX? Maksudnya debit terus. Apa bank jawapannya hari ni? Hari ni ada tak? Okay. FPX tu, diorang memang dah dalam perbincangan sejak 2 tahun lepas. Tapi coding VO terlalu purba untuk bercakap dengan coding FPX. So dia tak masuk di situ. So sekarang ni diorang tengah diorang dah employ this guy lah, apalah nama dia daripada Singapore, Henry ke apa entah. Untuk jaga IT APAC. So this guy is doing the best that he can to integrate FPX tu dengan kita punya VO. Oh, okay. So maksudnya API dia tak boleh nak link Dia punya coding tu tak bercakap. Oh, okay. Dia sini kita kena faham sebab kita kan selalu cakap macam kenapa Mary Kay boleh buat, kenapa Shaklee boleh buat sebab they using newer
platform. Bukan newer platform pun dia, lepas tu dia punya database tu pun memang baru. Macam kita ni memang all this while Ancient. kita pakai lagi kita punya legacy tu kan. So benda tu tak, dia punya core tu tak berubah. So bila core tu berubah, datang teknologi baru semua dia tak boleh communicate, dia tak boleh cakap with each other lah kan. So lagi benda tu tak ditransfer, Settlekan. teknologi tu dia transfer kepada platform yang baru, selagi itulah benda tu akan stuck macam tu. Dan nanti soalan berikutnya macam kenapa pula diorang tak buat transfer benda tu. I think diorang pernah buat benda tu, diorang cuba try, tapi dia punya impact tu sangat teruk kot sampai diorang macam terpaksa roll back. So yeah, at the Saya nak moment, jawab Suriana betul. Kita memang masih guna hard code at the back end of the system. I think Suriana ni IT code. And our payment gateway is in US, bukan payment gateway kat sini. So that's why kadang-kadang your bank's flag YL purchases as an international purchase sebab payment gateway berada di US. Lagi satu yang nak jawab Nur Akilah Tauhid, memang you enroll you boleh guna kad you, tapi bila you dah nak hand over member account tu, okay, yang ni penting sangat. You kena hand over account tu dekat member you. You tak boleh managekan untuk dia. Sebab you bayangkan kalau you ada 5,000 orang macam Wawa. Memang you tak dan nak tengok 5,000 account. So you kena hand over account tu kepada dia. Lepas tu biar dia login sendiri kepada account dia, addkan credit card dia ataupun debit card dia dalam wallet, dalam BO dia sendiri tu. You tak payah minta pun CC details dia. Lepas tu minta tolong dia untuk delete card you kat dalam tu lepas dia add card dia. Macam tu. Okay. So basically it's best that kita semua buat benda the education part tu sekali dengan unboxing lah. Yes, betul Kita Alia. walk through the VO sekali. Betul. Cumanya persoalan yang kedua adalah how about SO punya transaction? Yang tu can delete wallet semua juga ke? Tak boleh juga ke? Macam mana? I believe SO boleh lah sebab SO tu orang beli as and when bila dia nak beli. So as long as bila dia nak beli dan nak proses benda tu mesti ada wallet. Tapi kalau dia tak beli tak I perlu. notice SO some SO punya transaction dah ada M-Source code. Tapi it's not all. So I'm not sure why some ada, some tak ada. Any answers for that tak Sarini? I rasa untuk SO pun kena ada juga kad kat dalam tu. Sebab macam mana dia nak proses kan. Sebab dia tak logik macam tu. Bukan. Maksudnya kalau dia nak proses, the card must be there. Card must be there. Tapi any card lah. Tapi bila dia tak, katakan ada orang jenis yang beli setahun sekali sebab dia nak pastikan benda tu tak expire kan. So for the other 11 months tu kalau dia nak remove the card tu, boleh lah. Tapi before dia nak submit and whatnot tu semua, card tu mesti ada lah. Yes. Nur Akilah Tauhid kata lepas settle saya nak delete terus tak boleh ke? Boleh. You boleh delete lepas you add kad kawan you tu. Kad member you. Basically dia kena ada payment. Kena ada satu kad lah dalam tu. Kena ada satu payment method dalam the wallet. Tak kira siapa punya kad lah. Sebenarnya hari ni, another one, I'm not sure whether it has been discussed in the leaders group atau tidak. Lately, walaupun the card is not saved in the ER template, tapi ada dalam wallet, bila ER, dia tak charge card yang dalam ER template, dia charge card yang dalam wallet. Okay, why that happens is because sekiranya you ada 3 kad dalam wallet for example, dia akan pergi satu-satu kad tu. Kalau kad pertama tu tak boleh charge because of insufficient card ataupun card expired, dia akan pergi ke second card. Second card tak boleh, dia akan pergi dekat third card sampailah satu card yang boleh di charge. Sebab tu dalam my wallet tu sendiri, you memang kena delete apa-apa yang tak berkenaan dalam my wallet tu satu. Kalau dah no longer on ER, kena cepat-cepat isi ER template cancellation untuk cancel ER terus. Jangan tunggu-tunggu. Sebab kalau tak nanti dia akan tetap simpan dalam sistem. Kad yang lama-lama tu. Dan dia akan continue to charge sebanyak mana yang boleh sampai satu ER. Sebab ER tu auto ship kan. Dia memang akan mengotokan diri dan charge kat mana yang siapa yang kena macam tu. Okay, thank you. Welcome. Tapi one thing yang YL dah improve sikit, let's say lah macam your card was auto charged by your member.
and then you want to return it kan, sementara nak tunggu RMA tu. Macam dulu-dulu, if the card, macam contohnya member panic, dia terus delete your card. So bila YL refund, tak ada card dalam tu, dia jadi credit tau. Dia jadi account credit. Kalau dululah. Tapi sekarang sistem YL dah upgrade sikit, dia akan refund back to the card that they charge. So walaupun member dah panic huru-hara dah delete our card, so the refund will still go back to our credit card lah. It doesn't go to the credit. Nanti kita akan cerita pasal RMA juga selepas ni. Which is good news lah, I think. Okay, so ini wallet details. Wallet details ni more on ER punya issues lah. Okay, so kita cerita pasal ER. And then lepas tu kita ada 35% restocking fee. So orang mesti macam pegang, kenapa pula kena ada restocking fee? So restocking fee ni dia akan bermula pada 1 Disember, dia orang akan E+ pada 26 November. So just wait for the E+ nanti. Kenapa dia orang buat restocking fee ni ialah sebab ada banyak sangat ER order yang dipulangkan. Kat situ ada share kat situ lah, auto process 65%. Auto process ni tak sempat tukar template, lepas tu terdapat barang yang tak nak beli sebagainya kan, so dia nak pulangkan. Memanglah boleh pulangkan, memang ada dekat dalam PNP tu kata kita boleh pulangkan barang yang kita tak nak. Cumanya kalau benda tu kena genuine lah, maknanya you memang tak nak benda tu, you dah beli dan you rasa you tak puas hati dan you nak pulangkan, dan fine. Tapi kalau you nak pulangkan sebab you leka tak tukar template tu semua, dia sangat menyusahkan you dan menyusahkan YL dan menyusahkan your enroller and whatnot semua kan. So auto process 65%, fail delivery 30%, alamat salah, nombor pun salah. Macam I punya case dulu, I pernah letak postcode salah. Bukan, postcode tu betul, dia punya negeri tu salah. So diorang macam confused lah, postcode dia macam postcode Kedah tapi negeri ni negeri Melaka, so nak hantar mana sebenarnya macam tu kan. So fail delivery 30%, order kurang 100 PV 5%. So order kurang 100 PV ni sebab kita tak perasan that we need ada barang yang out of stock kan. So satu cara untuk nak kurangkan isu order kurang 100 PV ni ialah guna PV assistant. So kita kena educate lah orang macam mana nak guna PV assistant semua. Now, ER order return menyebabkan banyak masalah terutama kepada enroller. Again, impacted OGV, commission dengan rank tak boleh confirm. Itulah benda tadi tu kan yang kita cerita tu. So YL akan buat 25% restocking fee kalau you nak kena pulangkan atas isu-isu macam ikut, I think. Okay, so 25% restocking fee tu daripada you punya purchase. Betul, Sari ni? Betul. Okay. So just remind. Maksudnya they will charge our members lah. Our members or our account lah. Tengoklah siapa yang pulangkan. Kalau kita pulang, kita charge lah kan. So sebab 35% ni ialah duit. Before that happens, we have to educate our members, our enrollment, our enrollees supaya tak terjadi kepada diorang. Okay. Alright. So next ialah permohonan RFA dekat VO. So this is very much I tunggu jugalah sebab nak call YL tu ialah satu benda yang sangat bercinta. Walaupun dah senang nak call semua kan, and then nak guna job form tu semua pun satu benda yang I tak suka. So RMA number tu untuk siapa yang tak berapa sure apa benda RMA number tu, RMA number ialah nombor rujukan untuk urusan pemulangan parcel dan diffuser. Kalau diffuser kita rosak kan, kita nak pulangkan apa-apa benda kena ada RMA number. Dia nombor rujukan lah. So they knew that okay, benda ni dipulangkan, ini dia punya note. Now, bila diorang buat revise RMA form ni, nanti form ni ada dekat VO, dia akan jadi hassle free, jimat masa sebab tak payah nak call tu semua, lepas tu zero delay sebab sekarang ni nak kena call, lepas tu nak kena tunggu, lepas tu nak kena bla 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 semua kan. So dia akan jadi zero delay and then zero worry. I tulis benda tu somewhere tapi I tak ingat dah apa benda tu. So now tindakan kita sebagai enroller, okay, I assume sekarang ni semua orang yang join ni walaupun dia tak enroll siapa, tapi kita ada potensi dan opportunity untuk enroll orang. So sebagai enroller, kita kena educate orang untuk nak guna apa-apa benda ciri-ciri dekat dalam BO, dan kita juga kena encourage orang untuk cuba BO tu. Encourage diri sendiri juga supaya tak takut encourage orang. Uish, marahnya.
Ha? Takutnya. Sekejap, mute. Mute. Iza Abdul, tolong mute. I cannot mute her. What? Boleh mute kan? Ha, pakai seluar. Dah pakai. Nak dia good. Okay. Cannot. Sorry ni I make you No. Tolong. Tak boleh. Tak boleh mute dia. Jangan bagi dia tu. Kenapa tak boleh mute dia? I tak tahu. Lawaknya. Boleh. Dah tak ada dah. Tak boleh mute. Yalah, tak apa. If it happens again, kita remove lah just to Okay. save whatever from Jangan happening. lupa pakai seluar. Nak. Okay. So kita kan nak encourage diri kita juga supaya berani untuk nak bagi kita punya enrollees ni guna VO tu. Sebab the issue is that kita rasa kesian dengan diorang tu untuk nak go through VO, lepas tu nak kena buat benda-benda ni. Dan kita juga takut kalau benda-benda assessment ni semua akan menyebabkan diorang putus asa dan tak nak meneruskan pembelian tu. Tapi we have to educate them, we have to encourage them. We have to educate ourselves and encourage ourselves juga to use all these features dekat dalam VO. Okay? So tunggu je lah nanti bila tak RMA dekat VO ni? 15 November kalau tak silap. Oh, okay. So kita tunggu je lah E+ tu. Alright. So next isu pembayaran. So yang ni yang Alia tanya tadi tu. So isu pembayaran kita ada banyak, ini yang YL tu bagilah. So alasan-alasannya biasanya bila diorang proses the payment, payment tak lepas, lepas tu alasannya macam duit ada dalam kad. Lepas tu bank kata kad saya okey. Tadi saya pakai kat VO okey je, saya pakai untuk saya punya downline okey je, saya enroll orang ke apa benda okey je kan. Tadi saya pakai kat Shopee pun okey je, pakai kat Lazada okey. Lepas tu kenapa masa weekend pembayaran tak reflect kat dalam VO? Sebab I selalu memang I elakkan enroll orang ke buat apa-apa proses masa weekend sebab nanti kadang-kadang dia tak reflect. So macam malah nak tunggu hari Isnin baru nak call semua kan. Now the reality daripada alasan-alasan ni ialah kalau duit ada dekat dalam kad, kita kena check available balance instead of current balance. Sebab available balance ni dia tak sama dengan current balance. Current balance tu dia akan tunjuk macam statement balance tu kan. Tapi kalau available balance tu katakanlah kat credit card you tu ada 4,000 dia punya had. Tapi you dah belanja sampai 3,800. So you ada available balance 200 je. Tapi dia tak masuk lagi dalam statement. So sebenarnya kita tak perasan, dia tak cukup pun kat situ. Okay, bukan semualah tapi kadang-kadang benda ni yang berlaku. Okay, bank kata kad saya okey. So CIMB memang ada isu sebab YL tak guna apa benda. Ada hashtag kat situ. Something. 4DS tu sebenarnya. Okay. So 3DS, sorry. 3DS. 3DS environment. So CIMB unfortunately Alia kena bertahan lagi lah. I pun guna credit card. I guna debit card CIMB juga. Tapi so far bila guna debit card CIMB dia terlepas. Tapi yalah tak boleh lah kata sebab I tak ada masalah, orang lain tak ada masalah. So CIMB kena educate orang sikit lah bab CIMB ni kan. Now tadi saya pakai kat VO okey je. Kalau kita pakai kat debit card, kalau kita pakai kat VO debit card tu dia lagi fix. So kena call bank tu untuk authorize. Ataupun kadang-kadang macam bank ni dia nampak ada beberapa, sebab bank kan dia fraud kan, dia tengok macam oh ni ada pembelian kat YL, ada pembelian kat YL lagi, beli kat YL lagi, dia takut benda tu ialah fraud kan, so dia akan tahan. So kena call lah. Tadi saya pakai kat Shopee okey je. So yang ni kena authorize e-commerce. Actually Shopee, Foodpanda tu semua macam memang quite simple lah kalau nak bayar apa-apa tak ada isu kan. Tapi as we know YL ni dia punya payment gateway tu kat US kan, so dia tak sama lah sikit dia punya rules dengan Malaysia. And I kena kalau masa weekend pembayaran tak reflect dan kita ada certain transaction dia kena extra verification. So what you have to do is you have to wait 24 hours to 48 hours untuk nak tengok benda tu reflect. Kalau dia tak reflect juga dan pergi ke langkah seterusnya iaitu pergilah call YL. Okay. So ini isu pembayaran.
Okay, nak tambah 3DS environment ni ialah bila you beli buat pembayaran, lepas tu dia minta secure tag ataupun second layer of tag, TAC, yang tu adalah 3DS environment. Payment gateway YL tak ada dalam environment tu. Sebab tu kita tak diminta secure TAC bila kita buat pembayaran dengan YL. Okay, Mazatu kata Bank Islam ada kena apply apa-apa ke? Saya punya tak boleh. So Azlina tolong jawab. Sebab I would have Azlina kerja Bank Islam. Bank Islam so far for me kalau dengan YL paling cemerlang lah. Memang tak ada pun even hold 24 jam tu pun tak pernah ada. Cumanya CIMB ni pula there are a lot of members who only uses CIMB. Itu masalah dia. So how do we rectify or soothe our members yang macam ni, sebab you don't allow, you want to educate our members to use their own card, their own. Lepas tu tiba-tiba, bila siapa tak ada CIMB, nak kena back to square one, pinjam enrollers card or things like that. And then kalau kita nak cakap, okay, apply big pay ke apa semua, some people just don't want to, you know. Bagi dia orang, why do they have to go through applying another card when they already tiba-tiba have Alia keras. Ke aku yang keras? Ada. Sambung Alia. So how do we soothe the members macam ni, because we are basically going back and back to square one lah kan, because you the whatever YL is doing is trying to educate our members to empower themselves, use their own card in their own BO, and suddenly you say CIMB tak boleh. At the same time, this particular member katakanlah they have, I'm not complaining I'm just giving a scenario. And this particular member ada CIMB sahaja. And bagi dia orang rasa it's unfair. Bagi dia orang it's a hassle lah. Dia orang nak kena apply big pay pula. Kan nak suruh apply another credit card lain pula. I'm saying this is not for business partners. This is we have regular members, our loyal members, our ER members who is just going further and further away because of all this YL stuff lately kan. So macam mana tu? How do we resolve it? And perhaps other leaders can give me a solution yang we can, we can share with our members as well. The fact that YL sendiri cakap yang CIMB memang ada isu, I believe that they are trying to solve the issues. Cuma benda-benda macam ni macam it will take time lah, sebab dia bukan benda very straightforward kan, sebab dia teknologi. Tapi at the meantime, if they are standard order punya members, what we can do is we can use our credit card and help them pay for their purchases. Itu je lah cara yang I nampak pun kalau dia orang standard order. Tapi kalau dia orang memang on ER, okay. If they are on ER, kalau dia orang they are enrolling tapi dia tak enroll banyak sangat orang, so we can advise them to put the money into the YL punya account. So dia orang boleh tolak commission je. Boleh ke? Tak boleh lah. Kalau ER pun leceh kan. Okay. Ya, leceh. I tarik balik. So kalau ER, if they are serious wanting to do the ER, then they will have to find a way to deal with it lah. I think I nampak tu je cara dia. Memang dia nampak macam hassle, and then on our side pun kita tak boleh buat apa-apa pun, sebab kita nak buat macam mana. Benda ni memang bukan kita punya bukan benda yang kita boleh solve kan. So I nampak tu je lah caranya. Cara dia ialah they will have to use another debit card ke, ataupun macam MAE pun ada. MAE dia tak payah pakai, dia orang tak payah ada bank, dia orang tak ada Maybank account pun, dia orang boleh apply for MAE. Sebab MAE tu is a standalone card kan, contohlah. Dia macam Big Pay juga kot I rasa. Itu je lah. MAE tu ada kad Ada. I ada kad dia. Oh. Konsep dia sama dengan Big Pay lah. Tapi maksudnya you still have to ada Maybank account ke tak ya?
Yes, kena ada Maybank savings ataupun Maybank current. Kalau then if you don't have Maybank savings or current tu, then Tak it's boleh aku tak solution tu Dengan Maybank aku. dia tak ada solution. Dia tak ada solution yang very straightforward lah, kecuali YL je lah yang uruskan bab CIMB tu. And I love my CIMB, Cimbank. I guna credit card CIMB, I guna debit card CIMB. Tapi at the same time ada juga bank tu, so macam I ada banyak choices kan, banyak options kan. Tapi I juga faham ada orang memang ada CIMB saja, and then orang tu memang maintain that one account je sebab dia memang macam tak ada keperluan pun nak buka account lain. Tapi itu challenge kita lah. So Alia, so far I think itu je lah yang kita boleh cakap. Maybe we'll try to discuss about this in another platform lah kot. Okay, so next. Kita pergi strategi November. I think this is very crucial lah. So strategi November, kita tengok limit produk dah bertambah dah. Ada produk yang tak ada limit langsung, ada produk yang ada limit tapi limit dia dah lebih daripada satu. So what we can do is people can buy stuff that they like lebih daripada satu. Contohnya kedai pemain kan orang boleh beli 2, 3, 4, 5. So encourage them to buy what they like lah. And then for business builders ke apa benda kan, diorang boleh collect order, and then diorang boleh jual retail. So ini, I think this is something that we can do lah, disebabkan produk limit tu kan. And then selain daripada produk limit tu, banyak barang juga dah start masuk semula. I tengok list yang barang OOS tu dah kurang lah, tak macam dulu-dulu kan. And in fact 5 hari bulan ni pun ada Body Ease dah masuk. Siapa yang suka Body Ease tu, Body Ease dah masuk, and then Clove pun dah masuk. I tengok Body and Shower Gel pun dah masuk semula. So we have to like always tell them macam bagi tahulah kalau barang-barang sudah masuk semula, sebab kadang-kadang orang tak perasan. And then promo bundle Oktober pun masih berlangsung. So siapa-siapa yang kalau tak berminat dengan holiday catalog, bolehlah beli barang promo Oktober tu kan. And then holiday catalog November pun bermula daripada 2 November, which is hari ni. Maknanya ada banyak choices lah yang kita boleh pilih untuk nak meningkatkan OGD. So tips dia ialah tiga benda ni ialah benda-benda biasa je. Product awareness, personal growth dengan group boost. So apa tu product awareness? So, product awareness tu, kita sebagai pengguna, kita kena bersedia untuk belajar pasal produk tu. Sebab masa I duduk bincang dengan Sarinian Hajar, bukan bincang lah, masa kita orang duduk chat dengan Sarinian Hajar, one thing that kita rasa lah ialah orang mungkin, kenapa orang dekat dalam YL, lepas tu bila dia keluar daripada YL kan dia shine kan. Kenapa bila dia masuk Norex dia pergi join semua mix one or two, dia orang boleh jual benda tu. Kenapa masa kat YL tu dia orang macam very timid, very takut dan sebagainya. So salah satunya lah mungkin dia orang rasa macam dia orang kena faham pasal produk tu banyak sangat sebelum dia orang boleh jual barang tu. Which is true but also not very true, sebab barang-barang yang macam pencuci, safe household cleaner, apa benda tu semua, tak payahlah nak ajar sangat pun kan. Kita cuma cakap macam it's just a flip of one thing, yang ada banyak harsh chemical to another thing. Kalau orang tanya apa harsh chemical tu, you just cakap, tak payahlah cakap. I sampai sekarang pun tak tahu apa benda, tak ingat pun apa chemical punya nama tu kan, label tu semua kan. Tapi I tahu macam okay, benda ni boleh menyebabkan benda macam ni. So I just tukar je because I think benda ni banyak sangat digunakan kat rumah. Contohnya lah gitu. Kalau you jual minyak, mungkinlah you akan rasa macam letihnya, susahnya nak ajar, macam mana nak guna lavender lagi. Tapi kalau tak semua minyak pun you kena cakap, sebab kebanyakan EO yang ada tu ialah EO yang plant tu dah ada dah. Kalau macam kenanga, ylang-ylang, lepas tu lemon, lepas tu lavender. Lavender tu memang banyak menimbun. Mana-mana kedai pun ada jual lavender kan. So oil yang biasa-biasa tu kita tak payah pun nak ikut lebih-lebih pun. So I think kita kena ada kesediaan untuk belajar mengenai produk tu, and then you pilihlah niche mana yang you suka.
Okay, and then selepas kita dah belajar tu, kita kenalah nak share dengan kita punya personally enroll dan atau kita punya downline. So kalau macam kita ada enroll orang, seorang, dua orang, kita share lah dengan kita punya personally enroll tu. Lepas tu kalau kita ada downline ramai, kita share lah dengan downline kita. Janganlah kita macam dah tahu betul-betul simpan seseorang, betul biarkan dia cari sendiri kan. Sebab orang yang beli dengan kita tu mestilah dia rasa dia klik dengan kita, that's why dia beli dengan kita. Dia tak beli dengan aku, dia tak beli dengan orang lain kan. So kita punya cakap tu ada weight lah. Okay. And then kita kena share juga dekat public space. Sebab kalau kita tak share dekat public space, macam mana orang nak tahu ada produk ni? Kita rasa YL ni dah saturated dekat Malaysia. Tapi sebenarnya kalau I pergi mana-mana, I cerita pasal YL, orang tanya macam niaga apa, I just cakap yang ni di essential oil ni macam apa benda kan. So macam sebenarnya market tu tak saturated. Cuma kita ada satu mindset macam alah semua orang dah beli YL dah, ataupun alah semua orang dah guna YL dah, ataupun alah mahalnya YL ni kan. So kita ada that mindset tu. Yang tu cerita mindset lah. Kita sekarang cerita pasal product awareness. And then yang terakhir sekali, kena ulang lah. Ulang je benda tu. Ini pun satu kelemahan I juga sebab I ada banyak sangat poster. Betul, I just bam sekali share. Lepas aku tak pernah guna lagi poster aku tu kan. Padahal aku tengok orang lain guna je poster tu berulang-ulang kali. Macam lah, kenapa lah aku ni kan tak gunakan the opportunity to like share the posters again and again and again. Sebab orang ni dia kena tengok benda tu 7 kali baru benda tu macam lekat. Kalau you just cerita pasal, contohnya you cerita pasal lashes lemon kan. I pun lupa sebenarnya ada lashes lemon ni. Kalau I cerita pasal lashes lemon tu last month je. So dah lah gone lah. Orang pun dah tak tahu lah kita ada lashes lemon ni kan. So you kena macam posters pun dah ada dah. You just ulang je. Okay. So itu ialah product awareness. Sebab kalau tak ada product awareness, people don't know about the product, people won't buy lah. Betul? Ada siapa nak share? Betul. Betul. Okay. Alright. And then next ialah personal branding. Actually personal growth. Sekejap minum dulu. So, kita kena ada, kita selain daripada kita belajar pasal produk ni, kita kena ada proses pengembangan diri juga. Kita kena sedia untuk belajar. Sebab I tengok orang ramai je macam, ramai sangat orang datang ke I, macam nak try YL business apa benda kan. Tapi diorang tak bersedia pun nak belajar pasal YL business ni. Bila I nak buat kelas, contohnya composition plan ke, I nak buat kelas 101 ke apa ke, ulang-ulang orang yang sama je. In fact hari ni pun ada 22 orang je daripada like how many thousands yang ada tu kan. So I assume diorang macam okay join all the small classes ke, small groups kan. Tapi okay, cumanya kita kena ada kesediaan untuk belajar. Untuk nak kembangkan diri kita tu. And then, kenapa kita belajar? Kenapa kita join the training? Kenapa kita join the bootcamp? Kenapa kita join onboarding semua tu? Sebab kita kena ada niat untuk ambil tindakan. Kalau tak nanti, kita sarap input, tapi kita tak keluarkan kita punya output tu. Apa jadahnya? Kan? Tak ada kesan lah. Macam kau makan tapi tak keluar. Tak ada hasil. Jadi tahi je kan. So, we want what we eat tu jadi muscle, kuatkan tulang and what not semua kan. So kena niat belajar tu untuk ambil tindakan. Ada this one wise man cakap, kita banyak ilmu, lepas tu kita tak ada outlet. So kita macam sembelit dengan ilmu, tak nak keluar, tak nak share, tak nak ada action. Sembelit ilmu. Actually benda ni sama juga macam kalau kita belajar Quran pun, kita belajar Al-Quran, kita belajar belajar how to tadabbur, lepas tu belajar tafsir semua tu, tapi dia tak ada call to action. So in the end of the day, apa yang you dapat daripada you belajar Quran, daripada cover tu semua kan. So sama je kalau you nak buat apa-apa benda personal growth tu, bila you belajar you kena ada action. So you tak boleh belajar banyak pun. Contohnya you join satu kelas apa-apa kelas lah kan you join kan, macam mana nak share EU101 contohnya. So EU101 punya kelas tu you dengar and then you imitate and then you duplicate je benda tu. So ada tindakan satu. Habislah. Okay, and then kita kena rancang dan invest masa lah. So kita kena rancang masa kita. Sebab masa kita tu semua orang pun ada masa 24 jam je. Lepas tu kita memang ada macam-macam. Kita ni pakai topi mak, pakai topi. Ini orang anak dah boleh sekolah, kena hantar pula anak, kena ambil anak, kena masak lah, kena gini lah, kena gitu lah dan sebagainya. Kita kena invest masa sikit untuk apa yang kita nak. Sebab kalau tak, kita tak adalah personal growth tu.
Invest masa ni nanti invest masa nak pergi belajar, invest masa nak ambil tindakan. Tapi kita kena tahulah kita punya limit kat mana dan kita punya, I punya limitasi tak sama dengan limitasi orang. I can only do this sekian-sekian waktu. I tak boleh lah macam okay masa husband I ada kena guna phone contohnya lah kan. Ataupun masa anak aku duduk bising, time tu lah aku nak. So we know our own limitation and we are dynamic. Kita buat business dynamic lah. Maknanya janganlah macam too rigid, ikut orang ke apa kan. And then finally, kena ada accountability partner. I rasa yang ni sangat penting. Sebab kalau you duduk seorang-seorang je, lepas tu you macam satu hari tu macam tak nak buat apa-apa lah. So, tak buat apa-apa lah kan. Memang kita ada downtime, kita ada masa malas, ada apa. Tapi kalau kita ada accountability partner, kita akan rasa macam ada orang yang faham dan support kita apa kita nak buat. So accountability partner tu can be anyone lah. Boleh jadi juga orang yang tak terlibat dalam YL pun. Anyone yang you rasa macam dia boleh bagi feedback yang baik kepada you. Okay, so ini ialah personal growth. Selain daripada produk, kena ada personal growth. Sebab that's who we are lah. Kita kena ada growth lah. Kalau tak nanti kita akan statik dan terjunam. Kita macam stick je dekat situ. So sampai bila kita kat situ je lah. And then finally kena ada group growth. Sebab kalau kita seorang-seorang je ada personal growth, tapi kita tak bawa group kita sama, macam mana? So dalam group, masing-masing kena aktif lah. So janganlah macam duduk dalam group tu tapi duduk saja, tahu masukkan orang, tapi duduk saja. Itu kan macam mana? Kalau you masuk dalam group tu, you kenalah aktif juga. Aktif tu tak berarti macam you kena huha. Tapi kalau orang tanya soalan, kalau you tahu soalan tu, you jawab. Kalau you tak tahu, you halakan soalan tu kepada orang yang boleh jawab. Janganlah mengharap kepada tuan punya group saja. And then kita kena faham peranan masing-masing. Sebab kalau you tengok dekat hari tu Marcus punya training, dia cakap dah, dia kata sebagai orang yang enroller pun ada peranan dia. Enroller of course ada peranan sebab dia yang bawa orang tu. Tapi orang yang dia start tu, sponsor pun ada peranan juga. Jangan ingat macam bila orang dah start kat bawah dia macam okay, that's it kan. Aku tak dapat apa-apa pun. Memanglah you tak dapat apa-apa sebab you bukan enroller. Tapi you akan dapat OJT from that particular person. Kalau orang tu buat business, you akan dapat another business partner. Kat situ kan, business builder. So kita kena main peranan kita masing-masing. And then collaborative work. Collab. Sebab sekarang ni bukan masa untuk kita buat kerja seorang. Collab lah. So kalau nak tahu collaborative work punya cerita ni, and then nanti hari Rabu, which is esok, kita ada collaborative work punya onboarding kan. So join lah esok. And join dengan niat untuk ambil action. Jangan join macam jangan join untuk hoard ilmu. Tapi tak guna ilmu tu, sayang. Dulu, this is one thing yang I belajar masa lockdown lah. Macam dulu, I rasa macam, I nak belajar semua benda supaya habis semua benda supaya I tahu macam-macam. Tapi masa lockdown tu kata semua benda, memang banyak sangat benda yang di offer kepada kita. Semua benda dah jadi online kan. Lepas tu kita jadi letih pula macam sini sana semua nak kejar. So in the end of the day, I macam okay, jangan jadi bodoh. I belajar satu benda je dengan satu guru je tapi habiskan sampai sudah. And then take action. So benda yang kita orang buat kalau kat rumah pun kita orang habis banyak sangat buku-buku, kitab-kitab yang kita orang beli tu, yang I beli lama dulu tu. I baca satu page je satu hari dekat budak-budak ni. Habis banyak dah. Kitab agama yang boring tu kan. Tak agama mana ada yang fun-fun pun. Lepas tu macam I join the Aguda course tu. It is an 8 years punya course. Tapi diam tak diam, March ni dah akan masuk, dah habis tahun. So, Quran 30 juzuk tapi belajar 8 tahun macam lama gila kot. Kan? Padahal orang boleh belajar dalam bulan ataupun ada orang belajar dalam seminggu. Habis kan. Tapi, it's not how much you get the information, the knowledge. Tapi, apa yang you guna masa you dapat knowledge tu. So, you mesti ada reflection and then you kena ada action. So, itulah. Group pun kena grow sekali. Sebab I tadi duduk terfikir macam, bestnya kalau aku naik platinum kan. Tapi kalau aku naik platinum seorang-seorang macam dulu, tak bestnya. Sebab tak best lah. Kan best kalau macam, okay, dan semua orang naik kan. Lepas tu I pun dapat dia punya tepias sebab orang naik kan. Macam itulah. So group tu dia kena sama-sama naik. So,
Memang tak best. Banyak gila kerja. Okay. More platinums please so that you guys can do the work. So because we are talking about the collaborative work, so what we are going to do is me, Hajar and Sarini, we are going to collaborate untuk buat satu entry group untuk semua ahli baru. Maknanya semua ahli baru bawa Sixth Sense, bawa Sari Sense, bawa oil craft, bawa Oscar muda, Semualah. apalah semualah bawa. Bawa Sixth Sense tu bawa semua lah. Boleh masukkan you punya ahli baru dekat dalam grup tu. Tapi grup tu dia cuma sebulan je. So dalam sebulan tu kita akan gunakan part of 30 days punya buku yang beli Primax tu kan. Sebab ini ahli baru kan. So selepas sebulan semua ni akan dipadam. Okay. Another thing about collaborative work ialah join kelas Sixth Senses sebagai sokongan. Sixth Senses tu bukan kelas I. Maknanya kelas siapa? Kelas Alia, Arifia, kelas Oli Rizik, kelas siapa yang buat kelas tu join lah. Sebab kita nak sokong. Apabila ramai orang join, nanti dia orang akan shock untuk share lagi. People bukannya nak suruh bayar pun. Join je. Okay, nanti akan ada timbal balik. Dan bila you buat you punya kelas, nanti orang akan nak join. Sebab it is very sedih lah sebenarnya kalau macam you buat kelas ada satu orang. Walaupun kita kata tak apalah satu orang pun kita buat je kan. Memang lah. Tapi itu ialah komitmen. Tapi it will be more fun kalau macam ada ramai orang. Okay, and then ambil Satu, kita dah buat berusaha kan, sediakan konten, lepas tu seorang je datang macam penatnya. Okay, and then ambil giliran urus Telegram group users. So contohnya macam group Telegram Sixth Sense kan yang sharing tu kan. So maybe 1-2 hari macam okay, kalau seminggu tu lama sangat, maybe 2 hari ni ada this group of people yang uruskan. Uruskan tu maknanya macam okay, they share something. So nanti semua orang akan chip in. Topik tu ada je kan. So macam tu, the idea ialah downline tu akan nampak kita punya credibility. So macam, ada orang yang enroll aku kat sini kan, bolehlah tanya. Sebab kadang-kadang bila dia tak nampak kita kat situ, dia nak tanya pun takut. Sebab bila kita dalam ramai kat situ, kita je bercakap kan, conquer dia punya conversation tu. Dia orang macam lah, macam mana nak masuk ni kan, tak pandai lah kan. Okay, and then last kali kita bukan nak jadi pakar, tapi bila kita guna dan share, makin banyak kita tahu. So makin banyak kita tahu, makin banyak kita boleh guna dan makin banyak kita boleh share. So makin banyak. Macam lah. So maybe ada dalam I punya excitement untuk nak share the information and make things easier for everyone. I macam tertunjukkan yang I ni pandai about the oil, maybe kat YouTube tu kan, macam orang ni cakap benda-benda macam ni. Tapi ketahuilah, sebelum aku cakap benda-benda tu semua, aku cari banyak sangat and then I have to write it down in books tau. Lepas tu masa I buat video tu, kalau you all tengok, I memang tengah baca je. I just baca balik, I tulis balik. Apa yang I tulis I baca balik. Cuma I mungkin satu kelebihan macam pandai mas benda tu macam I bercakap. Tapi tak pandai pun. So kadang-kadang bila orang tanya balik macam, hari tu dia cakap macam ni, macam, okay, ada cakap ke? Sebab kita dah baca kan. So saya dengar balik and then ulang balik je. Tapi bila kita repeat and rinse tu kan, lama-lama kita tahulah benda tu. So, no, you don't have to be aromatherapist apa benda ke. And then I tahu kalau you baca macam, alah ni semua orang-orang jual YL ni, orang jual Eco ni, dia mana-mandai. Bukannya dia ada segi aromaterapi tu. Memanglah, kita tak kata pun kita aromatherapist. We are not practitioners. We are seller. We are selling things. We are actually sharing and then sharing the benefits supaya orang tahu. So benda-benda yang lebih-lebih. Sebab tu kita tak cerita pasal penyakit. Sebab kalau kita cerita pasal penyakit, memang kita bukan doktor pun. Tapi kita share lah. Okay, kalau aku kena minyak panas, aku letaklah lavender kat sini. Tapi aku tahu lavender ni ada banyak jenis. Kalau kita pakai lavender, letak kat tempat yang melecur, nanti benda tu akan makin melecur. Benda tu macam benda yang kita dengar dan kita tahu kan. So kita share lah benda macam tu. Janganlah sampai macam ish tak tahulah apa benda konstituen ni semua. Ya apa benda tadi Ayu tulis tak faham lah kan. Of course lah. Maknanya macam you don't have to be pakar pun. So yeah. So inilah. Dulu jadi pakar. Internet kan ada. Exactly. And then bila orang kata macam ni jadi pandai sangat Google dan apa lagi memang Google tu ialah sumber ilmu kan. Share Google banyak membantu. Betul. So ya begitulah. Itulah cerita kita pada bulan November ni. Okay.
Sebelum pergi kat hadis ni, okay, apa-apa siapa nak share anything about the promo ke, the strategy ke, apa benda lah. I cuma macam nak share lah kan. Macam ada one or two members of my team tu dia macam I macam, because I'm quite frank when I want to know something, I just gonna ask like direct lah. Aku memang jenis manusia yang tak reti nak berlapik-lapik. So kadang-kadang orang might find it offensive. Aku tak tahulah kan. But I just like to have a clarity lah. So I asked some of them, sebab kita nampak dia punya pattern is like for the past couple of months dia dah tak buat business, which is like sebelum tu dia agak aktif untuk macam put in ER on time, then dia macam banyak sharing to the group, then suddenly like dead, mati. So when I like go to them, apparently they said it's hard for them to untuk pujuk dia punya members untuk commit the 100 PVs per month. So padahal sebenarnya dia punya members tu macam dah quite, for me dah quite besar lah dia punya group tu. So tiba-tiba dia rasa macam susah sebenarnya nak suruh members dia commit 100 PV. So macam mana sebenarnya aku macam nak Ada siapa nak share? Atas C. Masalah sis je, masalah sis. Anyone want to share? Macam mana nak mengatasi ke apa ke? Kalau susah nak buat 100 PV, dan jangan suruh orang buat 100 PV. We encourage them to do 50 PV. Memang 50 PV tu bukan ER. Tapi 50 PV tu will actually encourage them to still use the oil. Sebab the thing is, kita ni macam terlalu, nak on ER. I mean, of course lah, I pun nak ER rate yang tinggi. Sebab ER rate yang tinggi dia ada banyak lah benefit kan. Tapi memang susah nak suruh orang buat ER kalau diorang tak ada duit masuk. Diorang setiap kali tu nak kena fork diorang punya duit sendiri, nak kena keluar daripada poket 400 setiap bulan kan. Macam tak make sense tau. Kita ni mudah lah, macam hari ni kan macam okay, formu kata tiba-tiba pergi buat 400 PV kan, because I already have that portion of money from my business to guna untuk buat ER tu. Tapi untuk orang yang memang macam dia nak tukar dia punya lifestyle and then memang susah. So kita tackle daripada situ. Maknanya kalau macam 100 PV susah, kita buat 50 PV. Because I know somebody in our team dia encourage dia punya member buat 50 PV saja. And then buat 50 PV tu dia buat macam giveaway ke benda kan. And then people buy, and then bila 50 PV, bila dia enroll orang, 50 PV tu is enough for them to dapat bonus. So dia dapat dah. So dia tak nampak macam benda tu susah. So once dia dapat bonus, dia dapat enroll orang dan dia dapat bonus. So dia akan nampak macam dah duit extra, so dia orang boleh like increase to 100 PV. And then once dia orang dah start at 100 PV, dia orang akan nampak macam okay, sebenarnya dah susah dah tak nak buat 100 PV kan. Sebab for us pun 100 PV tu macam alah susahnya, kita ada banyak benda nak beli, dah terlebih 100 PV kan. So benda ni kena datang hand in hand dah. Nak buat ER tu dia kena dapat income. Sebab kalau dia tak ada income, dia memang akan reluctant untuk buat ER for the dalam masa jangka panjang. Tahun boleh lah dia tahan lah kan. Pak tu kan. Lepas tahun tu macam gibak lah. So nak dapat income, dia kena buatlah business anyway. Dia kena educate orang. Dan I think also kena ajar switch and ditch lah. Macam yang Jaja cakap dalam chat tu. Yeah, but then okay. Kalau even dia ajar switch and ditch kan, the thing is dia punya reasoning is maybe semua orang tak
tak semua orang mampu. Even if they get the commissions from the maintaining the ER apa semua tu, eventually dia punya commissions tu tak ke mana pun. Macam tu lah, something like that. So aku pun macam I would agree with Wawa sebab semalam I ada attend kelas about selling tau and closing. From this guy lah, he's not from YL ke apa benda. His name is Aaron Chang, tak tahulah korang pernah attend ke tak. Tapi dia kata buyers ni dia akan buat micro decision sebelum dia buat big decision. So it is our job to teach them, to get them to say yes to micro decision. So one of the things yang micro decision ni ialah kenapa dia nak kena beli YL product. Contoh. Kenapa solution ni? So dia kena boleh menjawab lah benda-benda macam ni. Why now? Why do they need to buy YL now? Why do they need to change? Why YL? Why not doTERRA? Why spend the money? So all this micro decision dia kena check, dia akan beli. Dia akan dengan senangnya akan macam okay, I'll be on ER like forever. Sebab dia nampak semua value kenapa dia kena stay on ER. So kalau dia tak nampak value tu, it's okay. Bak kata Wawa, you kena ladder up lah benda tu. Dia tak boleh macam terus tiba-tiba ER macam tu kan. So kita kena ladder up lah daripada SO user. Masa tu kita akan mula teach dia about consumables, Teas household cleaner, Ninja Red, protein trio, supplement, sulfazyme, apa lagi, Bloom collagen kan, body care products, benda kecil-kecil. Body care products pun 50 PV dah boleh dapat. Lepas tu bila dia dah biasa pakai dan dia dah biasa dengan produk tu, dia dah sayang sangat kat produk tu, dia akan fikir macam mana nak dapatkan produk ni secara konsisten setiap bulan. So macam nak, dan dia save duit. So tak ada cara lain lah, dia kena masuk ER. Bila dia masuk ER, dia akan save duit. So tu value pertama. Value kedua ialah dia akan dapat produk yang dia sayang sangat tu lah. Contoh kalau dia eczema dengan shower gel, dia dah tak ada eczema contohnya. So dia dah dapat dua value kat situ. So you kena terangkan semua value ni supaya dia okay, ER is the right choice. You know. And then lepas dia ER is the right choice, dia dah berada dalam ER beberapa bulan, nak tak nak memang dia kena buat bisnes untuk sustain dia punya ER tu. Sebab unless dia macam tai-tai ataupun dia bergaji besar lah, tu lain cerita lah. Tapi most people, that's how me and Wawa started. You know, she loved peppermint so much and Deep Relief. Dia macam fell in love sangat dengan peppermint and Deep Relief. Macam my fall in love oil was lavender. Lavender je. Tapi macam sangat tau. Macam I cannot live without lavender. So I had to find a way. Masa tu gaji 1,500, macam mana aku nak sustain ER? So kena cari orang lah. Nak tak nak. Sebab I sayang sangat lavender tu. Masa I started the business, masa I started using the oil, I punya gaji tu 600 je. 600 tu ialah duit yang aku keluarkan daripada, because waktu tu I buat, I punya, apa yang buat waktu tu Tadika. So I dapat 600 daripada Tadika tu setiap bulan. So 600 tu je lah yang I memang gunakan untuk cover. So I rasa sekarang ni isu dia bukan macam mana nak buat orang on ER. Isu je lah macam mana nak buat orang join our classes, our sharing, so that they know what they are missing. Yes, betul. Sebab diorang tak in love dengan produk tu tau. Bila dia tak in love tu, dia macam ada okay, tak ada pun tak apa. Macam tu. Kita tengok sekarang ni kan orang yang join tu ialah orang yang join orang yang join I punya kelas, orang yang join Syarifah punya kelas, orang yang join Alia punya kelas, orang yang join Huda punya kelas, is all the same person tau. We don't get the other people to join the class. Tapi kita akan kata macam maybe they don't have time ke apa tu. Tapi you tengok diorang bila join Alora, diorang boleh join Alora punya kelas. Bila diorang join Noel, diorang boleh join Noel punya kelas. Diorang Alia, buat Alia. Diorang buat Thermomix, diorang boleh join Thermomix punya
Yes. masak whatever tu semua kan. I have Norwex, I have Thermomix semua. Boleh buat Facebook live bagai. Tapi Orang untuk boleh I tak buat, tapi boleh. saya tak nak buat. Sedih. So our challenge is not making people to be on board buat ER and be on board buat business. Challenge dia simple je, isu dia, masalah dia simple je. Dia tak nak masuk kelas kita ni, dia tak masuk sharing kelas kita ni. Kenapa? Sharing kita ni boring ke? Sharing kita ni macam tak bermanfaat ke? Sharing kita ni, susah sangat ke? So that are the thing that we have to like tweak sikit and then ubah sikit and then I don't know what we have to do, but we have to do what we need to do lah. Kan? Ini. Ras. So I don't know. So jawapan kepada Ayu ialah kenapa, bukan dia tak nak, kenapa, macam mana nak buat dia orang be on ER, macam mana nak dia orang be on in our class. So they listen to our stories, they listen to our testimony, they listen to what changes our life after using ER, they listen to the benefits, then they will do the micro decision tu lah. Bila dia orang buat micro decision tu, dan lepas tu dia datang dan dia tahu lah apa nak beli. And then dia orang akan be on ER and then dia orang akan be on board in the business. Lepas tu dia orang akan, dia akan hunger for all these things. Sekarang ni, hunger tu, kelaparan tu tak ada. Kita pun tak tahu macam mana nak buat orang lapar. Sebab me, Huda, Alia, Ayu semua, kita memang tahu apa kita nak. Tapi benda tu tak berlaku kepada orang yang kita enroll. Kenapa dia tak nak benda yang kita nak? Janganlah cakap kata kita ni macam terlalu keduniaan ke apa ke. I rasa kita ni, of all the groups kan, kita ni ialah team yang paling macam laid back sekali kan. Paling chill. Tapi kita punya chill tu menyebabkan tak ada hasil pun. Sebab orang yang chill tu bila dengan kita dia chill, bila dia lala dia keluar juga dia kata macam chill sangat. Pergi kat tempat lain kan. Tapi dengan kita tu bila kita push sikit macam tak muat. Masalahnya tu lah kan, bila kita push, nanti kata-kata kita pushy bila so, benda tu lah, benda tu yang chill, Ayu, semua orang ni, dia kena fikir sebenarnya apa benda faktor yang kita kurang tu, dan kat situ lah yang kita kena improve ke apa ke. I rasa excitement tu lah. Macam ke-excited dan tu macam Kurang kurang. Tak tahulah. I rasa lah. I think along the way tu, I ada satu benda yang I faham. I ada satu benda yang I dapat simpulkan. Cuma I tak pernah cerita kat sesiapa. I rasa belum ada platform yang susah nak cerita benda tu. Tapi what happened memang menyebabkan excitement tu kurang dan menyebabkan orang macam kurang dan mandong. But that's why I say we have to collaborate. Now is the time to collaborate. Now is the time for us to work together again. Because the excitement will come when we collaborate. Kalau I seorang je, I seorang je lah excited pun. Orang lain tak rasa the excitement tu. So we have to collaborate. Jalan dinding. So, kita akan ada satu platform lain untuk cerita pasal benda tu. But as for now, inilah yang berlaku pada November ni, and then I hope that you will pass the info to your members. Actually, I record benda ni, I akan share jugalah, nanti I share dekat YouTube. Sekejap tengok apa benda dekat chat ni. Bye, Darlene. Okay. Tak apa, tak payah tengok. Aku je. Alright. Okay, so finally, I nak share sebab I belajar benda ni recently kan. So Sahih Al-Bukhari, hadis 56, chapter 41, what is said regarding the statement, the reward of it depend upon the intention and hoping to get reward from Allah, is in book 2, belief. So, narrated Sa'ad bin Abi Waqqas, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, you will be rewarded for whatever you spend for Allah's sake, even if you were a morsel which you put in your wife's mouth. Apa maksud dia ni? Sekejap. Mana nota aku ni? So, maksud dia ialah anything you spend, because we are talking about spending tadi kan? Okay. Anything you spend, and if you want Allah to reward you, you'll get it.
So expenditure ni expenditure apa? Expenditure ni all expenditure. Bills, gas, food, clothes that are halal. So apa-apa yang you spend tu, as long as you are spending it in halal way, you will get rewarded. Even if you spend your money and make the intention only to please Allah, you will be rewarded. Sebab kita jangan fikir macam kita kalau kita beli buku agama, kalau kita derma, kalau kita sedekah dan baru kita akan rewarded. No. If you bayar bil elektrik ke apa benda ke, gas ke, food ke, clothes ke, kan apa benda tu semua, you will be rewarded. Okay, so think of it this way. You are investing for your akhirah. Every expenditure should be purposeful. So as long as you apa-apa yang you beli tu purposeful lah. So contohnya macam kita beli oil kan. Nampaklah macam expenditure apa benda, setiap bulan spend kan. Tapi we are spending the money untuk kita punya family punya kesihatan. Kita spend the money. Contohnya macam I beli makeup hari ni kan. I spend the money because I want to feel good. That is self-care. That is menjaga amanah Allah. Kita bukannya nak pergi tabarruj kat luar, pergi makeup segala bagai kan. And then every expenditure should be purposeful, and then the actions is the means. Apa-apa yang kita buat tu is only the means, the goal is to please Allah. So itu je yang paling penting, and then expecting reward is necessary because Allah is Ash-Shakur, the most generous. Allah is the only one who can give reward, and Allah is what? And Allah said, Allah is what my servant think I am. So our actions are based on our intention. The more reward we want, we will do something better and more. It's the same lah kalau kita nak reward in our businesses kan. So kita akan kita akan spend lah untuk kita punya business. Kita buat business pun kita kena ada intention lah. I dulu kan macam tak pandai sangat kan. So kadang macam makan malas basuh tangan lah contohnya, ataupun lepas makan tak basuh tangan lah contohnya kan. Macam alah basuh tangan je pun. Tapi kalau kita basuh tangan tu, itu kan adabkan nak bersih and whatnot semua. Kalau kita buat with the intention, we are going to get reward even though kita just basuh tangan je. Contohnya lah, macam contoh lain adalah masak. Kita adabnya nak masak, kita sekejap lagi anak aku nak masak lagi, sekejap ni anak aku nak masak lagi. Tapi if we masak because we want to keep our kids healthy, and then bila dia orang healthy, they can buat kerja elok, dapat tidur elok, dapat benda-benda macam tu. So that is also we are going to get rewarded. So just don't think that only ibadah khusus yang kita akan dapat reward. We are going to be rewarded with everything that we do as long as our intention tu memang for Allah sake only. So yeah, that's it for tonight. Okay, so satu kali round, siapa-siapa nak cakap apa-apa before we close the session. Ada? Thank you for that good reminder. Well, I think macam it is very easy to buat reminder. sebenarnya kan. Dan kadang bila kita cakap pasal expenditure tu macam sayang, takut nak belanja semua. And then kita ingat macam nak dapat reward tu just by sedekah aja. Padahal macam lah banyak lagi benda. My ustazah cakap, you beli komputer, you pergi join classes untuk you punya personal growth and whatnot tu semua. As long as benda tu halal way, you are going to be rewarded by spending for Allah. Kan? Macam beli komputer kan macam nampak macam benda kan. Tapi you are going to. That's why I buy a new computer. Masya Allah. Okay, so let's close our session tonight with Surah Wal-As and Al-Baqarah, and I'm going to read doa after this. Bismillahirrahmanirrahim. So, the doa today from Quran and Sunnah on neighbors and society, because we really need that now. We cannot live alone kan. We are talking about collaborate. So kita kena environment yang bagus lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. O Lord, forgive us and our brothers who precede us in faith, and put not in our hearts any resentment towards those who have believed. Our Lord, indeed you are kind and merciful. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر
عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. O Lord, so forgive us our sins and remove from our misdeeds and cause us to die among the righteous. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في الدار المقامة. O Allah, verily I seek refuge in you from an evil day, an evil night, an evil moment, an evil companion, and from an evil neighbor in the place of residence. Ya Allah, make space in my heart for others so that I wish well for them, even those who have harmed me. Ya Qahar, I pray for my brothers and sisters who are suffering in this world, who are being oppressed, tortured, and who are in need of help. Grant them your strength and support. May there be a high level of iman and taqwa in their hearts so that they can endure the pain and gain Jannatul Firdaus in the hereafter. Ya Adil, grant me the ability to stand up and speak up when an injustice is being committed, or in very least to hate the actions of my heart. Help me to help the others. Ya Malik al-Mulk, guide me in being just in all my daily affairs, my possessions, and my relationships. Ya Allah, unite the Ummah, pour upon our hearts love and destroy the diseases that blacken the heart, grant us steadfastness and keep us firm so that we can together, with your permission, overcome the evils that are against us. Ya Rahman, unite us, wash away our hatred towards one another, shower us with your mercy, and let love unite us. Let peace and mercy connect us all. Ya Hafid, Ya Rafi, elevate us with your obedience and do not lower us through disobedience. Ya Rahman, Ya Rahim, let us never despair of your mercy. Guide us to be merciful to others. Ya Bar, you are the most kind and the doer of good. Purify my heart so that I don't feel any hatred or envy for my brothers and sisters, and fill it with feelings of love and goodness towards them. Help us to do good to them without any expectation. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Such a nice doa, kan? Okay. Menangis pula. Right. Okay, so I think that's it for today. Thank you for joining me. Ambil gambar tak? Nak. Jangan lupa lagi. Kamera dah keluar tapi. Sorry, dah gelap. Okay. Apa yang nak ambil gambar ni? Sekejap. Tak? Kan aku tak cukup. Okay, I ambil lah. Okay, boleh. Dah. Orang ni dah. 1, 2. Alright. Okay. Thank you. See you. Thanks Wawa. As ni baru nak masuk ke As? InsyaAllah see you guys tomorrow. Bye. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.